Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akid sebagai pengurus program pada hari ini ingin berterima kasih kepada semua yang hadir ke pameran yang kami adakan pada hari ini. Tujuan ataupun objektif pameran ini diadakan adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada generasi sekarang tentang seni bina rumah tradisional tempatan yang kian dilupakan kerana peredaran zaman. Dan itu kami juga ingin membuka uh, minda warga pengunjung supaya menjaga dan mengekalkan seni bina ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Saudara Hilman untuk membentangkan seni bina rumah Melayu yang pertama, iaitu Rumah dari Negeri Kelantan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hilman Brazali dan ini adalah pameran bumbung rumah tiang 12 daripada negeri Kelantan. Rumah ini terhasil daripada sejarah dan latar belakang negeri itu yang unik dan panjang. Berdasarkan namanya, kita dapat mengetahui yang rumah ini terdapat 12 batang tiang. Ia wujud di ruang utama dengan 6 tiang serambi dan 6 tiang panjang. Pemelih adalah sepasang papan yang terletak di kedua ujung bahagian atas di tebal layar. Ia digunakan untuk menutup kasau lintang atau kasau jantan. Bentuk pemelih ini melengkung dan meruncing ke atas. Bentuk ini menjadi karakter yang kuat dalam seni bina rumah di Kelantan. Pemelih dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau. Motif bangau ini melambangkan semangat, perlindungan dan keselamatan. Tebal layar pula dapat dilihat pada model seni binanya yang merupakan kepingan papan berbentuk segitiga yang dipasang untuk menutupi kedua ujung, bumbung dan bumbung limas. Kayu-kayu yang lurus untuk yang lurus atau melengkung disusun dengan berpusat di tengah-tengah tebal layar yang berbentuk bulat atau ukiran yang terdapat sedikit bukaan di antara kayu yang memberi lintasan udara untuk masuk ke dalam rumah. Itu saja untuk pameran rumah tiang 12 daripada negeri Kelantan. Terima kasih kepada Saudara Hilman. Seterusnya, jom kita pergi pula ke rumah kedua, iaitu rumah tradisional dari negeri Johor. Terima kasih saudara Akid. Sebagai pembicara, saya Hadi Farhan akan berkongsi kepada anda semua tentang rumah tradisional Johor, iaitu Rumah Limas. Rumah Limas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu pengaruh penjajah British dan Belanda di tanah Melayu, pengaruh kemasukan agama Islam dan juga pengaruh seni bina rumah Indonesia. Perkara ini kita dapat lihat melalui transformasi rumah bumbung panjang yang merupakan rumah tradisional Melayu Johor yang lama kepada Rumah Limas. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah maksud limas? Maksud ataupun definisi perkataan limas ini juga terdapat banyak pendapat. Yang pertama ialah limas ini datang dari perkataan lima kerana mempunyai 5 peraba bumbung seperti yang anda dapat lihat dan 5 ruang rumah. Pendapat seterusnya ialah datang daripada perkataan limas 5 emas kerana pada masa dahulu hanya rumah pembesar sahaja yang berbumbung limas. Dan yang terakhir sekali ialah datang daripada 5 penjuru bumbung rumah yang membawa maksud 5 kemuliaan, iaitu keagungan, kedamaian, kesopanan, keamanan dan kesejahteraan. Untuk kita kena pasti rumah limas ini mudah saja. Bumbung rumah limas ini mempunyai satu perabur panjang yang berdatar dan bersambung dengan 4 perabur yang lain menurun ke cucuk atap. Jika hadirin dapat lihat, bentuk bumbung rumah ini seakan-akan bentuk piramid. Yang uniknya bumbung rumah limas ini ialah pada puncak bumbung rumah ini ianya dipasang dengan kayu yang tajam yang dipanggil sebagai tunjuk langit. Bagi yang tidak tahu, fungsi orang dahulu memasang tunjuk langit ini kerana ia ingin menzahirkan kesyukuran kepada Tuhan kerana tanda mereka bersyukur kerana dapat membuat rumah. Itu saja perkongsian daripada saya kepada hadirin semua. Kita kembali kepada pengurus program. Terima kasih Saudara Hadi. Menarik juga ya seni bina dari rumah Johor ni. Seterusnya kita minta pula Saudari Munirah untuk ceritakan sedikit tentang rumah dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum semua, saya Normalia Syahidah binti Ismail. Seperti yang kita lihat sekarang adalah contoh rumah Negeri Sembilan. Penghijrahan masyarakat Minangkabau ke Negeri Sembilan sedikit sebanyak telah mempengaruhi reka bentuk rumah tradisional di Negeri Sembilan. Reka bentuknya mewakili pelbagai maksud tersendiri yang sering dikaitkan dengan identiti, adat pepatih dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat tersebut. Reka bentuk bumbung yang panjang dan lentik
Dengan kedua-dua hujung bumbung yang naik ke atas sedikit telah menjadi identiti seni bina di Negeri Sembilan yang tersendiri. Rumah Negeri Sembilan merupakan satu-satunya rumah bumbung panjang yang melentik di Semenanjung Malaysia. Reka bentuk bumbung rumah tradisional Negeri Sembilan selain melentik kiri dan kanan sedikit, mempunyai dua kecerunan dan tebal layar di kedua-dua hujung bumbung. Orang Melayu memanggil reka bentuk rumah sedemikian sebagai rumah bumbung panjang. Reka bentuk atap yang bertingkat yang dialas daun rumbia mempunyai rumah yang sama dengan rumah induk, serambi, dapur yang bergabung dengan rumah ibu. Rumah ini mempunyai serambi hadapan dan anjung. Serambi dihiasi ukiran kerawang yang bercorak silang menyilang. Variasi hiasan ukiran dan ornamennya dipengaruhi oleh agama serta budaya tempatan atau daerah itu sendiri. Sekian sahaja perkongsian dari saya tentang rumah bumbung panjang di Negeri Sembilan. Terima kasih Saudari Munirah untuk perkongsian sebentar tadi. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita pergi pula ke rumah terakhir, iaitu rumah dari negeri Kedah. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada rumah serambi dari Kedah. Jadi rumah tradisional Melayu Kedah ini dikenali sebagai rumah serambi. Ianya berbentuk memanjang, bumbungnya lurus dan juga tinggi di bahagian tengah, seperti bentuk huruf V terbalik. Dan rumah serambi Kedah terdiri daripada beberapa ruang lepar dan juga ruang rumah tangga yang terletak di hadapan, manakala ruang tengah serambi sama naik, bilik dan juga ruang dapur terletak di bahagian belakang. Dan rumah ini mempunyai banyak tiang dan biasanya lebih daripada 20 tiang pada rumah ibunya. Jadi antara bahan-bahan yang selalunya digunakan untuk membina rumah serambi adalah bahan-bahan seperti cengal, meranti, daman laut dan juga buluh. Manakala atapnya selalunya diperbuat daripada rumbia, nipah dan juga genting senggora. Okey, mari kita lihat dari aspek bentuk bumbungnya yang seperti huruf V terbalik. Jadi secara teorinya jarak antara bumbung dan juga lantai rumah agak jauh kerana secara teori udara panas yang ringan akan bergerak ke bahagian atas. Jadi bahagian bawah rumah, iaitu bahagian yang berdekatan dengan lantai rumah, akan dipenuhi dengan udara yang sejuk. Jadi penghuni rumah tidak akan berasa panas lagi-lagi pada waktu tengah hari. Dan juga tambah lagi pada bahagian tepi, bumbung yang bahagian yang agak lebar, ia berfungsi untuk menghalang cahaya matahari dan juga hujan dari masuk terus ke dalam rumah. Jadi bila penghuni rumah ingin bersiasat ataupun membuat kerja di kawasan luar rumah, iaitu kawasan balkoni rumah, mereka tidak perlu mengkhawatir tentang keadaan atau cuaca yang agak panas pada waktu tengah hari. Dan juga kenapa orang pada zaman dahulu selalu membuat atap daripada tanah liat ataupun kayu belian? Ini kerana dua elemen tersebut berfungsi untuk memantulkan haba dan juga tidak menyerap kepanasan yang terlampau. Dan juga kalau kita boleh lihat pada bahagian hadapan ada sedikit kerawang, ia bukan sahaja berfungsi untuk mencantikkan bumbung, malah untuk mengurangkan silau. Jadi ia membantu untuk mengurangkan gangguan semasa penghuni rumah ingin membuat kerja di kawasan balkoni rumah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Syafiqah untuk perkongsian tersebut. Banyak betul yang kita dapat belajar pada hari ini. Hebat betul seni bina pada zaman dahulu, walaupun tak ada teknologi canggih, tapi mereka masih boleh membina bangunan ataupun rumah yang hebat-hebat. Dan akhir kata, sekian saja daripada kami. Jika ada kekurangan, saya ingin meminta maaf dari pihak kami. Terima kasih.